السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Ta'ala berfirman berkata, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah ikutan dan teladan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan keridaan Allah, penerimaannya. Ingatkan Allah dan ingatkan kebahagiaan sehingga hari akhirat, kawasan dunia sehingga akhirat. Yang dihormati Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Haji Anwar Musa selaku pengacara majlis, yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsi Mukhtar, Pengurusi Pakatan Nasional merangkap Menteri Persatuan Terengganu dan Rudiman, yang berhormat Ketua-Ketua Pemimpin Parti Politik NGO, yang berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang, semua yang hadir yang saya kasihi sekalian. Dalam ayat yang saya mulakan tadi, Allah menyuruh kita mengambil teladan daripada Nabi kita Muhammad SAW yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk memimpin seluruh manusia, bukan satu bangsa saja. Oleh kerana itu, marilah kita mengambil teladan kepada tokoh yang dilantik oleh Allah, dididik oleh Allah Ta'ala, diasuh oleh Allah Ta'ala. Kita berbangga dengannya. Tak perlu kepada tokoh-tokoh yang disajung dalam dunia, Nelson Mandela, Adam Smith, George Washington, Karl Marx, macam-macam nama lagi yang dibangga oleh sebagian manusia pada hari ini, yang berjuang mengikut ideologi dan turut ajar, yang telah menemui kegagalan yang merosakkan dunia hari ini. Gagal menyatukan manusia, manusia yang baik, memecah belah dengan manusia, merosakkan kehidupan manusia. Nabi kita Muhammad SAW yang membawa petunjuk Allah kepada seluruh manusia, memulakan dengan agenda perpaduan umat. Perpaduan umat Islam terlebih dahulu, diikuti oleh perpaduan manusia, berjaya dengan menyatukan bangsa Arab yang paling dahsyat perpecahannya. Bukan sahaja berbalah, berperang membunuh sama sendiri, membunuh anak perempuan hidup ditimbus, kerana anak perempuan tak guna untuk berperang. Dahsyatnya orang Arab ni. Yang jahil, buta huruf, jauh daripada tamadun kebendaan.
jauh daripada ajaran agama Samawi yang lebih dahulu daripadanya, ahli kitab Yahudi dan Kristian. Menganut agama yang paling sesat, keadaan yang paling buta huruf dan paling jahiliyah. Memunja, menyembah batu yang tak layak jadi Tuhan, layak jadi jalan raya, layak jadi bangunan, layak jadi waktu tumbuk rempah, dilantik jadi Tuhan. Jahilnya. Namun baginda telah berjaya menyatukan orang Arab yang ganah yang liar ini terlebih dahulu, sebelum menyampaikan mesej risalahnya kepada seluruh manusia. Disatukan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Acuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Sekiranya kamu belanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, kamu tak boleh menyatukan mereka. Allah pencipta alam, pencipta manusia yang boleh menyatukan mereka. Nak satukan manusia dengan ekonomi, tak boleh. Nak satukan kebangsaan, tak boleh. Kerana manusia bukan satu bangsa. Allah jadikan manusia ini satu keluarga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ittaqul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwa bertuhan kamu yang telah jadikan kamu daripada diri yang satu Adam alaihissalam dan menjadikan kamu satu keluarga besar, bukan satu keluarga dan satu bangsa saja. Walaupun risalahnya untuk seluruh manusia, Nabi yang selalu mulakan perpaduan orang Arab dulu, yang paling liar, paling ganas, menjinakkan hati mereka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan yang diberi pada Nabi SAW melalui mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu daripada Allah, wahyu daripada Allah, disamping memanfaatkan ilmu akal manusia yang diberi oleh Allah supaya manusia hidup dengan betul, menggunakan ilmu dengan betul, dengan petunjuk wahyu dan akal mereka sendiri, melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulakan dengan usaha menyatukan orang Arab untuk mendapat kuasa pemerintahan negara. Kuasa pemerintah mesti ada. Nak pimpin kaum manusia ini mesti ada. Nabi ajak orang Arab setelah mereka masuk Islam, ajak pemimpin Arab bersatu, tegakkan sebuah negara untuk tegakkan perpaduan dan penyatuan seluruh manusia. Namun dia tolak, termasuk mereka yang percaya pada Nabi seorang yang benar, seorang amanah, seorang yang bijak. Percaya. Tapi tak percaya boleh menyatukan manusia ini. Tak yakin pada Allah Ta'ala. Ini terpaksalah Nabi mencari-cari. Akhirnya orang Madinah, Aus dan Khazraj, dua kabilah yang berperang ratus-ratus tahun, diajak masuk Islam. Bila mereka bosan bergaduh berperang sama sendiri, mereka lihat orang Yahudi di Madinah, ahli kitab, dipilih oleh Allah Ta'ala, bergaduh sama sendiri. Dan Yahudi beritahu bahawa Nabi-Nabi mereka menceritakan akan lahir seorang Nabi akhir zaman dengan tanda-tandanya. Maka orang Madinah menerima Nabi dengan mudah. Dijemput berhijrah ke Madinah. Nabi tegakkan negara yang berkuasa dengan Islam. Islam itu berkuasa dengan petunjuk Allah Ta'ala. Bermula dengan menyatukan orang-orang Arab yang masuk Islam. Lebih dulu. Antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj disatukan. Disertakan oleh orang bukan Islam yang masuk Islam.
Salmanul Farsi, Bilal bin Rabah, dan lain-lain lagi. Jumlahnya tak kecil. Disatukan mereka. Setelah disatukan orang Islam, dengan ikatan iman yang menjadikan mereka laksana anggota dalam satu jasad. Iman yang menyentuh hati manusia. Hati yang menguasai diri manusia. Menguasai akal dan nafsu manusia. Disatukan dengan iman ini. Sehingga mereka jadi laksana satu anggota dalam satu jasad. Dibandingkan menjadi anggota dalam satu jasad. Anggota dalam satu jasad. Bila satu anggota sakit, seluruh jasad merasa sakit. Bila kaki sakit, terkena duri, tangan pun gosok. Mata tak lena tidur. Tubuh demam. Padahal buat perlu apa? Biar kaki lah rasa. Tidak. Semua anggota rasa sakit. Ini ikatan iman yang diajar oleh Islam. Bersatu laksana satu jasad. Sehingga terbina kekuatan orang Arab. Memerintah negara yang berkonsepkan adil kepada semua manusia. Tanpa pilihan. Kemudian mengajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Yahudi yang paling celaka murka Allah. Tetapi adakah mereka yang tak ekstrim? Yang benci dengan kesesatan pemimpin-pemimpin mereka. Yang memberi perpecahan sesama mereka kerana tak ikut petunjuk dan kitab Taurat. Yang benci, tapi nak lihat dulu. Mereka bergabung dengan Nabi. Mereka tidak ekstrim. Kerana nak lihat lebih dulu. Sebahagian mereka masuk Islam. Bila lihat betul-betul Nabi berjaya dalam pelaksanaannya, mereka masuk Islam. Sebahagian mereka tak masuk Islam. Kerana dengki perkauman. Tuhan lantik Nabi orang Arab, bukan orang Yahudi. Penantik perkauman. Ini tak boleh penantik perkauman. Mereka tentang Nabi. Pada tahu Nabi itu benar. Mengatur perang Ahzab. Tentera bersekutu dengan kaum musyrikin Arab yang tak setuju dengan Nabi. Yang tak setuju ini adalah mereka yang zalim. Mereka yang buruk akhlaknya. Kerana merasakan bahawa kebaikan Islam jadi ancaman pada mereka. Mereka tak boleh puaskan hawa nafsu mereka. Mereka yang berkuasa yang jahat ini mengerahkan pengikut-pengikut yang ramai tunduk pada mereka untuk memerangi Islam. Namun Islam tetap tersebar juga. Akhirnya kuasa ini jatuh. Islam menguasai semenanjung Arab. Kuasa besar dunia. Parsi dan Rom di masa itu. Yang hebat, merasa terancam. Kerana mereka tak boleh merintah dengan betul. Rakyat mengetahui kebaikan Islam. Menyebabkan rakyat tak sokong mereka. Bila mereka mengerahkan bala tentera besar untuk menyerang Islam, tentu yang berperang pun tak semangat. Dua kuasa besar ini jatuh. Dan Islam masuk ke wilayah Parsi dan Rom. Menyebabkan ramai Parsi dan Rom masuk Islam. Kerana Islam jadi penentu. Apabila Allah mengatakan Islam adalah penentu. Sayyidina Umar yang menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh penganut Kristian Baitul Maqdis kepada khalifah Islam yang kedua. Memberi amaran pada orang Arab. Nahnu qaumun a'adzallahu bil Islam. Famahma Allah. Kamu adalah umat yang diberi keperkasaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kamu orang Arab tak pakai Islam, kamu akan lemah dan dihina oleh Allah Ta'ala. Berpecah balik. Allah memberi amaran. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu orang Arab tak pegang pada Islam sungguh-sungguh, tukang kaum lain daripada kamu yang berpegang dengan Islam. Betul sungguh. Apa Allah Ta'ala sebut? Tuhan tu kalau Islam dikuasai oleh berbagai bangsa. Bangsa Kurdi, Saudi Al-Ayyubi, bangsa Turki,
yang memimpin bangsa Mughal di India yang masuk Islam. Kaum Mughal yang ganas, yang menjajah Islam, sehingga jatuh kerajaan Islam di Baghdad. Jajah. Namun orang Islam tak suka kalah. Lawan-lawan pokok Mughal ni kalah. Yang ganas ni bila melihat kebaikan orang Islam masuk Islam. Kebiasaan berlaku dalam sejarah manusia. Negeri yang dijajah akan terpengaruh dengan penjajah. Itu jadinya. Kerana menghormati kaum yang kuat. Bila penjajah-jajah kita lihat penjajah ni kaya, penjajah kuat, kita terpengaruh dengan dia. Macam kita lah. Bila Inggeris jajah kita, terpengaruh dengan bahasa Inggeris, terpengaruh dengan budaya Inggeris, terpengaruh dengan adab dia, rasa maju kalau ikut dia. Yang jajah takluk Perancis pula berbangga dengan Perancis. Tapi berlaku dalam sejarah Islam, kerana kekuatan orang Islam berpegang ajaran Islam menyebabkan kaum Mughal masuk Islam. Mereka masuk Islam dan menyebarkan Islam. Sehingga punah memerintah kerajaan Mughal Islam di India. Melahirkan pemimpin Aurangzeb Alengkir yang alim. Ulama yang alim menjadi ketua negara memerintah India. Menyebarkan Islam di benua India. Tuhan tukar kaum Mughal. Hingga Islam sampai ke alam Melayu. Sampai dengan kebaikannya. Islam masuk ke alam Melayu ni bukan dengan perang macam negeri lain. Ini sifat lembut orang Melayu. Lain bangsa lain. Orang Yaman. Lain dengan bangsa lain. Yaman, tanah Melayu masuk Islam tidak dengan perang. Ada orang Arab kata kerana mereka jadi gembala kambing. Arab lain itu gembala unta. Gembala unta ni bengih. Unta ni kasar. Kambing ni lembut, memanja. Jadi binatang kadang-kadang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi macam tu. Menyebabkan puak-puak gembala kambing ni masuk Islam tak dengan perang. Orang Yaman bawa Islam tempat kita. Ada kata India bawa Islam. India pun Yaman juga bawa. Masuk Islam. Orang Melayu masuk Islam tidak dengan perang. Bukan saja orang Melayu, raja-raja Melayu masuk Islam. Apa yang menarik kebijaksanaan pendakwah-pendakwah Islam yang bawa Islam ni, walaupun mereka daripada macam-macam mazhab. Ulama bawa Islamnya. Sebahagian mereka adalah mazhab Syafi'i. Sebahagian mereka mazhab Hanafi dari India. Sebahagian mereka mazhab Ahlul Bait. Kumpulan Syiah yang mendukung Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga Nabi yang ditindas oleh kerajaan-kerajaan masa itu. Kerana mereka ni cemburu dengan keluarga Nabi yang dihormati oleh rakyat. Menyebabkan keluarga Nabi ditindas. Mereka juga berhijrah. Mereka dianggap kumpulan Syiah. Bukan semua Syiah. Keluarga Nabi ditindas. Sebahagian mereka bawa Islam. Walaupun yang bawa Islam di sini macam-macam mazhab. Tetapi kerana ulama-ulama itu yang faham agama. Faham Islam. Tafaquh fiddin. Telah belajar selesaikan masalah perbezaan mazhab. Tak berpecah dengan perbezaan. Kita kena sedar bahawa dalam kehidupan manusia ini ada perkara yang sama. Perkara yang sama, fitrah naluri manusia sama. Yang Allah Ta'ala tentukan halal dan haram itu sama. Perkara ini ditetapkan oleh Allah dengan nas, mesti wajib bersatu. Ada perkara yang berbeza antara manusia. Kerana berbeza fikiran, berbeza adat dan sebagainya. Ini diharukan berbeza. Tuhan harukan berbeza. Dia benarkan berbeza. Perbezaan pendapat satu sama lain Allah diharukan berbeza. Ada perkara yang diharamkan bersatu. Bersatu untuk menegakkan yang haram. Ini tak boleh. Bersatu nak menegakkan kezaliman. Tak boleh. Diharamkan. Kita tunaikan perpaduan yang wajib dulu. Iaitulah rukun-rukun dan dasar-dasar agama Islam. Ini tekan oleh ulama. Yang kedua perkara berbeza. Kerana perbezaan masyarakat dan sebagainya. Ini boleh meraihkan antara satu sama lain. Kita melihat bagaimana imam-imam mazhab yang berbeza ini. Mereka boleh bersatu. Imam mazhab. Contohnya Imam Abu Hanifah. Berguru pada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini mazhab, imam mazhab Syiah. Imamiyah. Mengaji Ja'far As-Sadiq. Bila Ja'far As-Sadiq keluarga Nabi ditindas oleh
yang Abbasiyah dan masa itu, Abu Hanifah membela gurunya Ja'far as-Sadiq. Menganggap Ja'far as-Sadiq adalah mujtahid, ulama yang sangat berwibawa, walaupun dia berbeza pendapat. Beza pendapat. Contohnya dalam masalah sumber hukum syarak, di mana semua mazhab bersatu. Quran dan Sunnah adalah sumber hukum syarak. Tetapi sumber ijma' dan qiyas, ini khilaf ulama. Syiah tak terima qiyas. Tak terima ijma' ulama. Ini Syiah. Abu Hanifah pula ada sumber maqasid syariat. Tak ada dalam mazhab lain. Quran dan Sunnah bersatu. Kiblat satu. Bersatukan ala satu ini. Dalam perkara yang berbeza, meraihkan antara satu sama lain. Imam Malik dan Imam Syafi'i khilaf mazhab. Bukan besar sangat. Imam Malik kalau semayang, tangan tak letak di dada, letak di bawah. Imam Syafi'i semayang, dia ajak pengikut dia, semayang, tangan letak di dada. Ada sebab. Kenapa? Imam Malik dia seza. Imam Malik membela An-Nafsul Zakiyah, seorang keturunan Nabi yang diseksa, dibunuh di Madinah. Imam Malik membela, menyebabkan Imam Malik ditahan, ditangkap dan diseksa sehingga lumpuh tangan dia. Dia tak letak tangan dia sebab tangan dia lumpuh. Habis pengikut dia ikut Imam Malik. Imam Syafi'i sebarang letak tangan di dada kerana ada nasnya. Orang tanya macam mana? Imam, ni anak murid tak ikut cara Imam. Imam Malik kata, kita wajib bersatu perkara yang Tuhan tetap. Fitrah manusia wajib bersatu. Perkara yang berbeza, pendapat, boleh jadi pendapat Syafi'i betul. Pendapat saya salah. Tapi pandangan saya betul. Saya tegakkan. Boleh jadi dia betul. Ini tolak ansur berlaku antara mazhab ini. Dan mereka yang bawa Islam di sini, walau berbagai mazhab, mereka boleh bersatu. Walaupun yang bawa Islam ni mazhab Syafi'i. Syafi'i nak jadi rakyat sebuah negara, orang bukan Islam, sama ada Yahudi, Kristian, Majusi. Hindu, Buddha, tak ada tempat negeri Syafi'i hidup. Syafi'i hidup di Mekah, di Hijaz, di Madinah, pergi ke Mesir. Tak ada Hindu di sana, tak ada Buddha di sana. Imam Abu Hanifah, dia duduk di Iraq, di Asia Tengah. Ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Oleh kerana mengikut maqasid syariat, tujuan syariat, sebarkan Islam untuk seluruh manusia. Tak disebut agama-agama tertentu. Maka ulama Syafi'i yang bawa Islam di sini, pakai Imam Abu Hanifah. Ini bagaimana mereka tolak ansur perkara khilafiyah. Akhirnya, seluruh Nusantara ini bersatu. Dan Allah menjanjikan, mana-mana kaum yang menegakkan Islam akan memimpin manusia. Kalau ada giliran orang Kurdis, giliran orang Turki, tak ada giliran orang Melayu. Sekarang orang Melayu yang Islam lebih 300 juta. Di Nusantara ni, kalau campur semua sekali. Antara terbesar dalam dunia. Tapi kita dalam keadaan lemah. Kerana apa? Penyakit yang menipu orang Islam di masa mutakhir. Yang amat berhormat Ustaz Nasruddin sebut tadi. Penyakit kerana memuja kehidupan dunia, lupakan wawasan akhirat. Memang kita hidup atas dunia. Bukan hidup di akhirat lagi. Hidup atas dunia lah. Dunia tempat kita hidup. Dunia tempat bekalan untuk akhirat. Kerja-kerja atas dunia ni untuk bekalan akhirat. Bukan saja kerja akhirat. Tempat akhirat pun di dunia juga. Tak berpisah dunia akhirat dan Islam ni. Sebab itulah Islam ini ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Dan semua ilmu dunia ni ilmu fardu kifayah. Dan orang Islam yang telah berjaya menyatukan manusia seluruh dunia. Zaman keemasan, kemuncak pemerintahan Islam. Sehingga Islam bersempadan Nusantara, sampai ke Asia Tengah, sebahagian negeri China, masuk ke Eropah Selatan, Sepanyol dan sebagainya, kemudian utara Afrika Tengah. Ini wilayah Islam. Walaupun macam-macam bangsa diislamkan, dalam masa yang sama, diislamkan ilmu berbagai-bagai bangsa. Pengalaman berbagai bangsa diislamkan.
Semua ilmu yang manfaat daripada semua bangsa dia ambil oleh Islam. Maka terciptalah tamadun Islam. Kerana Islam menjadikan ilmu dunia keperluan manusia adalah fardu kifayah. Menyebarkan Islam kuat, maju dalam semua perkara. Dalam ekonomi, dalam politik, ketenteraan dan sebagainya. Menguasai. Islam yang adil. Walaupun berkuasa ekonomi, berkuasa politik, berkuasa tentera, tak zalim terhadap manusia. Tak zalim terhadap manusia. Bila Islam masuk, Islam dianggap penyelamat, bukan penjajah. Islam tak rapuk harta rakyat, tak tindah rakyat, tak tindah orang bukan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam, masuk Islam. Sebahagiannya tak masuk Islam. Rela berada bawah kerajaan Islam. Ini hasil orang Islam. Masih orang Islam beramal dengan Islam. Punca kelemahan, bila meninggalkan ajaran Islam. Kerana apa? Kerana mengalami umur tua. Umur tua jadi lalai, jadi nyanyuk. Di mana Ibn Khaldun kata umur kerajaan ni macam umur orang juga. Ada masa dia kanak-kanak masa awal, masa remaja gagah, masa tua, masa nyanyuk. Kalau manusia nyanyuk, kerajaan nyanyuk juga. Antara nyanyuknya ialah kelekaan. Kerana kebendaan. Kerana bubuk pangkat dan sebagainya. Islam menganggap pangkat adalah penting. Ia adalah amanah. Bukan peluang. Harta adalah penting. Ia adalah alat untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Ini ajaran Islam. Untuk membina diri manusia. Kita beza dengan binatang. Bila manusia dah lalai, manusia berebut. Nak makan, tak kira halal dan haram. Nak dapat kuasa, tak kira adil dan sebagainya. Ini jadi begini. Zaman mutaakhir Islam lemah. Dengan sebab ditimpa penyakit-penyakit ini. Bila orang Islam lemah, menyebabkan tanah air orang Islam dijajah. Namun, agama Islam tak boleh padamkan cahaya yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara Islam ni. Dan Nabi telah berjanji, Badal Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dalam keadaan dagang, dan di akhir zaman menjadi dagang semula, dan kemenangan akhirnya bagi yang dagang. Dagangnya Islam ni, bila Nabi bawa Islam di Mekah. Yang menentang Islam, orang Arab Mekah. Kabilah Arab. Dagangnya Islam bukan awal. Akhirnya menang bila orang Arab masuk Islam. Disatukan. Bila orang Arab singgah, bangsa lain masuk Islam. Islam tu kuat, berkembang seluruh dunia. Di akhir zaman akan jadi dagang balik. Di tengah-tengah orang Islam. Jadi dagang. Bila orang Islam percaya pada Islam. Nak mati dalam Islam. Tapi menganggap Islam ni tak boleh menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ada kelemahan ini. Ini berlaku di akhir zaman. Akhirnya Islam akan berjaya pula. Bila apa? Bila orang Islam melihat kegagalan ideologi ciptaan manusia. Kegagalan agama-agama lain dalam dunia hari ini. Kita melihat keruntuhan ideologi kiri komunisme sosialisme dengan kejatuhan Soviet Union. Hari ini kita melihat keruntuhan kapital liberalisme di barat. Keruntuhan. Hilang kemanusiaan. Kita melihat rumah-rumah ibadat banyak dalam dunia kosong. Sehingga di Eropah, di Australia, Amerika ada gereja yang dijual. Kita orang Islam, lelaki-lelaki kita tak ada jual masjid. Kita orang Islam ni. Ini dia. Tapi di Eropah dah ada jual gereja. Orang Islam beli gereja. Ini lemah. Kemelesaian agama lain. Tapi Islam tak melesat. Cahaya dia masih ada. Walaupun orang Islam tidur dalam cahaya. Orang Islam duduk dalam cahaya, tidur dalam cahaya. Orang bukan Islam, dia celek dalam gelap. Ini bezanya, ini berlaku. Akan tiba masanya orang Islam akan bangkit semula. Apa menarik? Perubahan yang berlaku ini pun disebut oleh Nabi SAW. Bila turun, in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dalam surah Muhammad, dalam surah At-Taubah maksud yang sama, surah Jum'ah maksud yang sama, tokoh kaum yang lain. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadis menceritakan Abu Hurairah tanya Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa kaum?
yang ganti orang Islam di akhir zaman? Siapa? Siapa ganti akhirnya? Nabi diam. Abu Hurairah ulang 3 kali. Nabi terus bersabda. Dekat Nabi ada Salmanul Farisi. Salman, orang Parsi, orang Iran. Yang jadi sahabat Nabi. 2 orang sahabat Nabi Parsi. Yang satunya Salmanul Farisi. Yang keduanya Bazan bin Shazan. Nabi lantik jadi gubernur. Orang Parsi. Gubernur di Yaman. Masa itu Salman Farisi ada. Nabi pegang bau Salman. Nabi kata, innahum min qaumi hadha. Kaum itu daripada kaum ini. Kaum dia ni. Lau kana ad-din bis suraya lanalahu rijalun min al-furs. Kalau sekiranya agama ad-din berada di bintang cakrawala di langit, Suraya dicapai oleh beberapa orang tokoh-tokoh daripada Parsi. Orang Parsi akan capai ilmu ni. Rupanya kita lihat, memang di masa mutakhir, ramai ulama-ulama daripada Parsi dan daripada semua mazhab. Bukan orang Arab saja. Daripada Asia Tengah, jajah takluk Parsi. Bukan orang Arab saja. Apa yang menarik, hari ini orang Arab mencapai kemajuan teknologi yang fardu kifayah. Sehingga ilmu angkasa lepas, itu bintang di langit. Ini, dia menguasai ilmu angkasa lepas. Dalam keadaan kesedaran orang dia lebih awal. Ulama-ulama dia belum membentuk Syiah, Sunni. Sebenarnya ulama Syiah dan Sunni bergabung. Berjuang menjatuhkan Shah Iran yang merosokkan Iran dengan pengaruh Barat. Bukan Syiah saja. Termasuk di dalamnya ialah ulama-ulama Sunni. Dalam jilid ulama di hari ini, bukan orang Syiah saja, ada orang Sunni. Antaranya Syekh Madani. Syekh Madani ini orang Sunni, mazhab Hanafi. Luluh di Madinah sama dengan saya. Syekh Madani ini. Orang Sunni. Ada lagi orang daripada Kurdis dan sebagainya. Bukan orang Syiah saja. Mereka bersatu bergabung. Bergabung, jatuhkan Syah. Yang nak jadikan Iran sebuah negeri majusi. Agama Syiah. Tujuannya mazhab Syiah nak memecahkan orang Iran dengan bangsa lain. Dipecahkan. Kerana Turki Osmaniyah, mazhab Sunni, dia lawan Turki Osmaniyah, dia gunakan mazhab Syiah nak pecahkan orang. Ulama-ulama ni lawan Syah. Kadang bersatu. Akhirnya, mereka yang duduk kawal Syah. Syah ni diberi seluruh bantuan senjata, bantuan teknologi, kerana Syah iktiraf Israel. Zionis sebagai sebuah negara yang sah. Jadi pengawal di Asia Barat. Pengawal negara Islam. Benteng negara Barat untuk lawan Blok Timur di masa itu. Syah dia beri kekuatan ni, dia tak duga Shah Iran jatuh. Bila jatuh, naik kerajaan baru, dia ubah nama Republik Islam Iran. Dia ubah Republik Islam. Ubah pada Islam. Dan dia tukar sistem dia daripada wilayatul muntazar dalam mazhab Syiah. Menunggu kelahiran Mahdi yang ditunggu untuk tubuh negara, kerana Imam Mahdi mari. Lalu ulama-ulama Syiah di bawah Khomeini mengubah kepada wilayatul faqih, kepimpinan ulama yang berilmu yang menguasai negara. Dia ubah sistem pemerintahan dia. Dia ubah kepada sistem pemerintahan Islam menguasai. Bukan tunggu Imam Mahdi turun. Dia ubah. Ini menakutkan kuasa Barat. Barat sangat takut. Kerana dia tahu kekuatan orang Islam ni duduk pada ajaran Islam. Bukan dia tak tahu. Kalau orang Islam balik pada Islam, orang Islam akan bersatu, akan kuat. Dia takut pengaruh ni masuk ke negeri Sunni, masuk negeri Arab. Akan berlaku perubahan. Maka kuasa-kuasa Barat mengerahkan negara Arab melalui Saddam Hussein. Saddam Hussein ni sosialis. Perlu Blok Timur disokong oleh Barat. Dengan sokongan semua negara Arab untuk menyerang Iran. Kerana apa? Kerana berubah kepada Republik Islam. Kerana tak iktiraf Israel. Ini sangat malang. Termasuk orang Arab yang mengaku Sunni ni. Perang sama. Kerana apa? Kerana Iran berubah pada Islam. Dia anggap, lalu dia cop Iran ni Syiah yang sesat. Masa Syah dulu, Syiah juga. Syiah tak sesat. Bila ubah pada Islam, jadi Syiah yang sesat. Dan dia menganggap perpaduan umat Islam.
supaya menolak negara haram Israel. Dibatalkan. Syah iktiraf negara Israel. Dibatalkan periktirafan itu. Dan mengajak orang Islam bersatu membebaskan Palestin. Mengalahkan Zionis. Dia ajak. Dan dia buat persediaan mengikut perintah Allah Ta'ala. Persediaan teknologi, tentera dan sebagainya. Dan dia mencapai kemajuan. Oleh kerana itulah, Iran menjadi sasaran kuasa-kuasa besar untuk menumbangkan dia. Kuasa besar ini pula dia berkelahi antara blok timur dan blok barat. Rusia dengan China berkelahi dengan Amerika. Amerika yang paling besar menguasai dengan Israel, menyerang Iran. China dan Rusia tak sama dengan Amerika. Dalam kita melangkah strategi lawan musuh ni, kita cari musuh yang kurang, yang musuh yang ringan, menolak musuh yang berat. Macam Nabi tadilah dalam masalah Rom dan Parsi. Kerana masa itu Rom ni musuh yang ringan, Parsi ni musuh yang berat, maka orang Islam simpati dengan Rom. Dalam masalah politik antarabangsa hari ini, oleh kerana Amerika, Israel musuh yang paling berat terhadap Islam, China dengan Rusia ni agak ringan. Dan negeri dia masih ada orang Islam, walaupun dibuat provokasi macam-macam supaya bergaduh, tapi tidak sebagaimana berlaku Amerika dan Israel yang bertindak ganah terhadap Islam. Maka berlakulah apa dalam politik antarabangsa pada hari ini. Kesimpulannya, oleh kerana Iran balik pada Islam, Iran telah diserang. Betul-betul. Sepatutnya orang Islam balik pada perpaduan Islam. Oleh orang Arab gagal nak menyatukan sama-sama mereka. InsyaAllah kita orang Melayu kena ambil giliran kita. Kena satukan orang Melayu. Apalagi orang Melayu ni sangat rapat dengan Islam. Betapa rapatnya Melayu dengan Islam ni, sehingga orang Melayu mengaku Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Orang masuk Islam kata masuk Melayu. Sebab begitu. Kalau orang Melayu keluar daripada Islam, bukan Melayu lagi. Ini rapat orang Melayu dengan Islam. Kita gunakan perasaan ini untuk tarik orang Melayu kepada Islam, satukan mereka. Yang boleh satukan mereka ialah Islam. Kembali pada Islam. Berpegang dengan tali Allah. Tegakkan. Oleh kerana itulah kita mengambil strategi menguasai negeri-negeri yang majoriti Melayu. Yang banyak orang Islam. Untuk kita nak tunjukkan bukti Islam ini sebagai satu penyelesaian. Masalah yang dapat diselesaikan masalah umat. Islam adalah penyelesai. Nak selesai masalah Melayu, perpaduan dia, kemajuan dia dan sebagainya, mesti balik pada Islam. Itu caranya. Di mana apa yang kita buat pada hari ini adalah walaupun satu usaha yang kecil, insya-Allah jadi satu benih yang subur insya-Allah yang menumbuhkan perpaduan sesama kita, kumpulan orang Melayu ni bersatu. Dan orang bukan Melayu jangan rasa takut, jangan bimbang. Islam ni adil untuk semua. Tegakkan Islam, Melayu selamat, bangsa lain selamat. Kalau tinggalkan Islam, tegakkan Melayu saja, Melayu pun tak selamat juga, bangsa lain tak selamat. Islam adalah penyelamat. Ini adalah slogan yang sangat penting yang kita tonjolkan kepada orang Melayu. Di Nusantara, bukan di Malaysia, Nusantara. Nusantara. Jangan berpecah. Indonesia, 250 juta rakyat. Orang Islam, 80%, 90% orang Islam. Tapi tak ada kekuatan. Kenapa? Berpecah. Malaysia pun berpecah. Kalau Indonesia yang ramai rakyat berpecah, tak boleh bangkit. Kita pun samalah. Dan sebab itu, di mana bumi tempat kita berpijak, kita satukan orang Melayu. Kita berpijak di Malaysia, kita satukan orang Melayu di Malaysia. Orang Indonesia satu orang Melayu, orang Islam, rumpun Islam di Indonesia, Kemboja dan sebagainya masing-masing. InsyaAllah kita akan dapat menubuhkan satu rumpun Melayu yang bersatu, yang jadi kekuatan ummah yang dapat memimpin Islam sekali lagi insyaAllah. Saya rasa cukup sekali oleh Taufiq wal Hidayah. Kita akhir majlis ini sama-sama, kami minta kita berdoa. Mudah-mudahan dengan jumlah ramai ini Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma antal wahidul ahad. Al-fardus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna a'malana at-tammah. واغفر لنا ذنوبنا عامة
وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بلدنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. اللهم انصرنا على القوم المنافقين، على القوم الكافرين والمنافقين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا هلكة لسيطرة الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وتقبل شهدهم وارحم موتاهم. اللهم دمر الكفرة والمنافقين. اللهم دمر الكفرة والمنافقين والأحزاب كلها. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في الدنيا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dengan bacaan doa pimpinan yang berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden tadi, maka selesailah pidato perpaduan ummah pada malam ini. Dan saya selaku pengemudi majlis memohon maaf sekiranya ada kekurangan di sana sini. Saya merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dan juga pada pengarah program Engineer Dr. Khairil dan ahli-ahli jawatan kuasanya. Dan terima kasih kepada semua para petugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan mikrofon ini kepada juru acara majlis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.